Yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum. Salam Malaysia, Madani. Berita perdana 28 Februari 2023. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Kadar gaji penjawat awam dibincang semula setelah kewangan negara bertambah baik. Internet package perpaduan serendah RM30 dijual mulai hari ini. Lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Filipina bermula esok bakal membuka lembaran baharu dalam hubungan Kuala Lumpur Manila. Malah hubungan Malaysia dan Filipina sememangnya mempunyai sejarah tersendiri sejak sekian lama, baik pelaburan maupun keselamatan. Kita bersama wartawan Mohan Chinasami yang kini berada di Manila. Baik, terima kasih. Selepas Datuk Seri Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10, Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. merupakan antara ketua negara yang terawal membuat panggilan telefon dan mengucapkan tahniah kepada beliau. Ini jelas menunjukkan hubungan yang cukup baik di antara kedua-dua pemimpin yang turut mahu hubungan diplomatik terus diperkukuhkan. Dan untuk makluman anda, lawatan terakhir Perdana Menteri Malaysia ke Filipina adalah pada tahun 2019. Jika kita lihat dari aspek ekonomi, Malaysia merupakan rakan dagangan ke-10 terbesar Filipina dengan jumlah nilai perdagangan dua hala yang bernilai $5.79 bilion Amerika. Malaysia juga merupakan negara ke-12 dalam sektor pelaburan di Filipina dan pelaburan langsung FDI Malaysia ke Filipina berjumlah $16.5 Amerika. Baik, bagi penganalisis hubungan antarabangsa University of Santo Tomas, Filipina, Philip F. Salvosa, beliau percaya lawatan Datuk Seri Anwar ke Filipina sudah tentu akan membawa reformasi diplomatik yang lebih positif. Okay, Mr. Philip, what do you think about the positive impact to Malaysian-Philippine relationship in upcoming visits by Malaysian Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim? Anwar seems to have struck a good rapport and working relationship with the President of the Philippines, Bongbong Marcos, and hopefully this provides a good basis to continue cooperation between the two countries in terms of trade and investment, and also in terms of addressing lingering issues, for instance, the need to put up a strong front, a united front against China's incursions in South China Sea, as well as issues of migration, cross-border migration that have become irritants to both countries in recent years. Baik, dalam pada itu penganalisis hubungan Malaysia-Filipina Profesor Madya Dr. Ramli Dollah pula percaya dengan pertemuan kedua-dua pemimpin ini, isu keselamatan serantau terutamanya melibatkan selatan Filipina dan Sabah mampu diselesaikan dengan cara lebih komprehensif. Prof, apakah perincian bagi isu keselamatan serantau yang mungkin akan dibincangkan dalam pertemuan kedua-dua pemimpin ini? Saya juga percaya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mampu meneruskan dasar prosperity neighbours, dasar memakmurkan jiran dalam menguruskan isu-isu yang berlaku di Filipina. Penglibatan aktif Malaysia dalam proses keamanan di selatan Filipina, kesediaan kerajaan Malaysia dan negeri Sabah khususnya dalam meneruskan aktiviti barter trade di kawasan yang terpencil di Filipina, serta beberapa inisiatif lain merupakan antara usaha Malaysia dalam memproyeksikan dan merealisasikan dasar memakmurkan jiran ini. Melalui dasar
Baik, lawatan selama 2 hari tentu akan membawa hasil kerjasama yang positif seperti mana lawatan kerja Datuk Seri Anwar ke beberapa negara ASEAN sebelum ini seperti Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand. Malah peranan Malaysia dalam membawa keamanan di selatan Filipina juga jelas menunjukkan keyakinan Filipina dalam membina hubungan yang lebih erat dalam semua aspek. Baik, setakat ini sahaja laporan saya dari Makati City, Metro Manila. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Mohan untuk perkembangan semasa di Manila. Kadar gaji dan upah penjawat awam akan dibincang semula setelah kantong kewangan negara bertambah baik selain defisit kewangan dapat dikurangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata secara peribadi beliau tidak berpuas hati apabila melihat kadar gaji dan upah penjawat awam berbanding tugas serta komitmen yang diberikan. Namun jelas beliau ia perlu dinilai berdasarkan kemampuan kewangan negara ketika ini. Kerana dengan khidmat mereka, dedikasi mereka, sepatutnya mereka dapat diberikan upah yang lebih. Tapi melihat keadaan hari ini, saya ingin beri jaminan, Ustaz. Kita khidmat. Kalau cara kita bertindak dalam beberapa bulan ini, kalau katung negara itu sudah cukup baik, penjawat awam percayalah, saya tetap akan beri keutamaan kepada nasib dan dilaksanakan dengan baik. Sekiranya semua penjawat awam itu muafakat, khidmat dengan ikhlas. Selesaikan masalah rakyat kerana kita pegang amanah. Amanah ini bukan amanah ketua menteri atau timbalannya atau menteri-menteri. Amanah ini amanah kita semua yang diberi upah untuk melaksanakan tugas. Dan saya ingin menggesa saudara, tukar peta politik negara, tukar peta ekonomi dan budaya negara dengan penjawat awam sebagai teras dan tunggak membawa perubahan di negara kita. Beliau menjelaskannya dalam Majlis Amanat kepada Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, rata-rata penjawat awam menyifatkan amanat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai mesej yang jelas untuk sentiasa mengamalkan semua etika dan nilai integriti dalam melaksanakan tugas. Amanat Perdana Menteri pada hari ini cukup jelas kepada pejabat awam, juga kepada ahli politik, juga kepada kebarisan kabinet, kepada rakyat Sabah seluruhnya untuk kita terus memacu dan memajukan lagi negeri ini dan memanfaatkan segala sumber yang ada dengan mengamalkan integriti yang telus untuk mengangkat lagi kita punya rakyat, masyarakat supaya dia boleh maju ke depan lagi lah. Alhamdulillah, pertama kali kita di Sabah hadir sedemikian bersama dengan kita punya PM kesayangan. So, apa yang kita rasakan sebagai rakyat Sabah, kita sangat teruja dan berharap di masa-masa akan datang kita ada program sedemikian lagi untuk penjawat awam. Sebenarnya kita rasa teruja dengan amanat yang disampaikan di mana PM sendiri mengatakan beliau mempunyai satu wawasan untuk membasmi miskin tegar terutama di Sabah ni. Kriteria mendapatkan sijil halal akan diselaras berdasarkan penanda aras yang telah dimuktamadkan. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perincian ditetapkan hasil perbincangan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dengan JAKIM. Kita akan selaraskan mengikut benchmark yang telah ditentukan. Dan kita lihat semua syarat-syarat yang telah diselaraskan, maka di dalam mesyuarat Majlis Halal yang akan datang, saya akan minta tempoh tertentu supaya diberikan satu penanda aras ya, bahawa lulus atau tidak lulus atau perlu pembaikan dan sebagainya, mesti ada tempohnya, bukan dalam tempoh yang terlalu lama. Dan ini difahami oleh
oleh pihak JAKIM dan juga pihak HDC dan juga pihak MITI. Penjelasan akan memudahkan usahawan memasarkan produk mereka. Bila bercakap pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke Kompleks Industri Makanan Bara di Ibu Negara. 50 memorandum perjanjian MOA bersama syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat swasta disasarkan untuk dimeterai tahun ini menerusi program MyTVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia merupakan sebahagian usaha kerajaan perpaduan untuk menambah baik ekosistem program pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET negara. Dalam masa terdekat, 10 MOA akan dimuktamadkan bagi pelaksanaan program TVET berimpak tinggi. Quick win, pelaksanaan kerjasama program TVET secara spesifik mengikut bidang di ILKA bersama syarikat swasta atau GLC akan segera dilaksanakan menerusi pemeteraian memorandum perjanjian MOA. Antara bidang kemahiran dicadangkan adalah otomotif, minyak dan gas, hospitality dan juga teknologi penyejuk bekuan dan penyaman udara. Bila menjawab pertanyaan Wakil Bentong Yong Safura Osman pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, sehingga kini 1,195 institusi TVET merangkumi institusi latihan kemahiran awam dan swasta beroperasi di seluruh negara. Pasukan Petugas Khas Reformasi Sektor Awam STAR akan menerajui inisiatif untuk mengurangkan kesesakan di hospital kerajaan. STAR yang diketuai Ketua Setiausaha Negara sedang meneliti dan akan mengambil langkah perlu bagi menyelesaikan isu berkenaan. Mereka berbincang, duduk melihat apakah penambahbaikan lagi boleh dijalankan. Untuk itu, maka mereka melaksanakan program secara short term, mid term dan juga long term di mana jalinan kerjasama dengan the private sectors, private hospital dan juga pengamal-kamal perubatan klinik-klinik swasta untuk berkongsi di mana sebahagian pesakit-pesakit yang mungkin bukan menghadapi penyakit yang kritikal akan boleh mendapat perubatan di klinik-klinik swasta. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Sibu Oscar Ling mengenai langkah kerajaan menangani kesesakan hospital kerajaan. Pakej perpaduan prabaya internet mudah alih dengan harga serendah RM30 mula dijual hari ini. Menerusinya, golongan belia, B40, orang kurang upaya OKU, warga emas dan veteran badan beruniform mendapat manfaat perkhidmatan data internet 30 gigabit selama 6 bulan dengan had kelajuan 3 megabit sesaat. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata lebih banyak inisiatif kemudahan telekomunikasi akan diumum tidak lama lagi demi memastikan rakyat menikmati kemudahan akses internet. Sebelum ni harga dia lebih kurang RM10 sebulan tapi telah berjaya dikurangkan ke RM5 sebulan bawah pakej ini. Dan dari segi kelajuan, kalau sebelum ni hadnya adalah 1 Mbps, tapi sekarang dengan pakej perpaduan dia telah naik ke 3 Mbps. Maksudnya lebih murah tapi lebih laju. Pakej disediakan melibatkan Celcom Digi, Maxis U Mobile, Telekom Malaysia TM dan YTL Communications. Fahmi ditemui pada majlis pelancaran pakej berkenaan di Ibu Negara. Pengguna yang ditemui menyambut baik pakej yang diperkenalkan, malah terharu dan berharap inisiatif tersebut dapat membantu mengurangkan kos sara hidup mereka. Saya rasa amat gembira sebab ketika umur usia yang macam ini saya dapat penghargaan daripada pakej-pakej rancangan daripada ejen-ejen telefon lah yang paling senang kalau kami nak beritahulah. Bagi saya terlalu murah, RM5 saja satu bulan.
Jadi sesuai lah dengan usia emas bagi saya lah. Ya, saya terima pakej perpaduan ini untuk okeylah untuk OKU punya kan. Dengan B40 berpendapatan rendah yang baguslah dia punya plan kan. Ada yang murah kan. Jimat belanja lah kan. Good. So it is coming less and less and less. So, everybody can afford. And very soon, everybody can use postpaid line. Cukai barangan mewah bukan alternatif kepada cukai barang dan perkhidmatan GST. Sebaliknya, jelas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, cukai yang diperkenal tahun ini hanya duty excise, dikenakan mengikut kategori barangan mewah tertentu. Contohnya, kita ada excise duty untuk rokok, kita ada excise duty untuk kereta kan. So it's actually excise duty. Cuma yang berlaku ialah barang mewah yang kategorinya itu akan diumumkan. Saya ingat diwartakan kemudian akan dikenakan cukai yang lebih tinggi dalam bentuk excise duty lah. Beliau berkata demikian selepas program Forum 2 Alumni Pegawai Takbir Diplomatik di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, kira-kira 5,000 orang telah memohon penyertaan dalam program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR yang dilancarkan 26 Februari lalu. Rafizi berkata 50% daripada pemohon berminat untuk mengendalikan mesin layan diri makanan. And as expected, memang begitulah. Maksudnya lebih kurang 50% daripada pemohon itu berminat untuk mengusahakan vending machine untuk makanan, 40% untuk usahawan tani dan around 10% untuk jadi operator. Rafizi turut menyatakan pihaknya akan semak semula dan mengesahkan permohonan dengan pengkalan data miskin tegar dan B40. Tambahan caruman berjumlah RM500 bagi ahli KWSP berumur 40 tahun hingga 54 tahun merupakan galakan untuk menyimpan berbanding mengeluarkan simpanan. Pakar ekonomi College University ICATS, Profesor Datuk Dr. Syazali Abu Mansur berpendapat carangan itu juga seiring iltizam kerajaan untuk membantu rakyat membina semula simpanan persaraan mereka. Meskipun nilai tersebut dianggap kecil, namun pencarum berupaya menikmati pulangan lebih baik pada masa akan datang. Saya rasa itu adalah satu signal, signal atau petunjuk daripada kerajaan bahawa mereka nak rakyat menyimpan. Ya, sebagai dorongan untuk mereka menyimpan sebab dia sanggup bagi 500. Orang minta keluar tapi kerajaan bagi 500 kepada mereka. Walaupun itu bukan kehendak daripada pencarum-pencarum, tapi itulah kerajaan punya, kata orang tu dia punya vision dia. Vision dia supaya ada umur yang sikit tu kita tambah, bukan yang keluar. Secara tidak langsung, nilai caruman yang bertambah akan turut memperkukuhkan aliran tunai pengurus dana persaraan negara itu. Kerajaan menyasarkan 2 lagi stesen minyak petrol dan diesel tanpa subsidi dibuka di sempadan negara dalam tempoh 6 bulan bagi membolehkan kenderaan pendaftaran asing mendapat bekalan bahan api. Setakat ini 2 stesen seumpamanya yang beroperasi di Padang Besar dan Wang Kelian Perlis mendapat sambutan baik walaupun harganya lebih mahal. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata lebih banyak stesen serupa akan dibuka di sempadan negara sekitar kawasan timur dan selatan.
Kita akan terokai di Pantai Timur, di sepadan kita dengan Thailand, di utara Kelantan dan juga di selatan tanah air, iaitulah di Johor Bahru. Jadi pasukan kementerian sedang melakukan libat urus dan kita akan juga buat kajian feasibility study untuk pastikan ianya memberikan create business yang penting kepada pemain-pemain industri. Beliau ditemui pada sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan dan pelancaran Microsite Franchise Malaysia di Putrajaya. CIMB Group Holdings Berhad mencatat keuntungan bersih teras berjumlah 6.21 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022. Prestasi kewangan kukuh itu antaranya disumbangkan pertumbuhan pinjaman dan pendapatan operasi lebih kukuh selain pengurusan kos yang ketat dan peruntukan lebih rendah. Strategi itu juga turut menyumbang kepada pendapatan operasi yang meningkat 8% tahun ke tahun kepada 19.84 bilion ringgit. Sehubungan itu, kumpulan mencadangkan dividen interim kedua tunai keseluruhan sebanyak 13 sen sesaham. Ini menjadikan jumlah dividen tahunan dicadangkan kepada 26 sen sesaham untuk nisbah pembayaran sebanyak 50.5% berdasarkan keuntungan bersih yang dilaporkan. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC menyasarkan sekurang-kurangnya penjimatan sebanyak 45% dalam kos operasi perniagaan untuk tempoh 3 bulan menerusi program produktiviti perusahaan melibatkan syarikat tempatan. Timbalan Ketua Pengarahnya Dr. Mazrina Muhammad Ibram Shah berkata, program yang dilaksana sejak tahun lalu itu turut menyasarkan 60% peningkatan produktiviti untuk tempoh yang sama. Kita dah ada 10 syarikat yang telah bekerjasama dengan MPC yang kita sedang laksanakan bersama vendor-vendor mereka dalam rantaian nilai mereka untuk improve dia punya produktiviti lah, syarikat-syarikat kecil tempatan. Sebab kita nak syarikat frontier ni bantu syarikat tempatan dekat Malaysia ni. Sebab kita nak bantu syarikat tempatan dekat Malaysia ni bangun dan mereka dapat naik taraf sama macam syarikat-syarikat MNC. 10 syarikat tersebut melibatkan industri pelancongan, agromakanan, digital, pembinaan, perkhidmatan, profesional, logistik, penjagaan kesihatan swasta, peruncitan termasuk makanan dan minuman, mesin dan peralatan serta produk kimia. Tahun ini MPC menyasarkan untuk membantu syarikat dalam sektor elektrik dan elektronik E&E. Pendigitalan perniagaan, memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan perdagang. 100 juta ringgit disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabi'ah di Perdana Putra Putrajaya. Perbincangan terarah kepada kerjasama yang lebih erat, terutama isu melancarkan pelaksanaan haji dan umrah bagi rakyat Malaysia. Pertemuan berlangsung kira-kira 1 jam di Pejabat Perdana Menteri yang turut disertai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Perdana Menteri berkata sempena pertemuan itu turut dibincangkan ialah inisiatif yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang lain termasuk pelancongan, pendidikan, pelaburan dan perdagangan. Semalam, Datuk Dr. Muhammad Naim dalam pertemuan bersama Dr. Taufik telah menyampaikan hasrat Malaysia untuk mendapatkan tambahan kuota haji kepada 31,950 pada tahun hadapan selaras pertambahan jumlah penduduk. Kuota haji untuk jemaah negara bagi musim haji tahun ini ialah 31,600 orang.
Tindakan kumpulan Sulu yang memfailkan tuntutan melalui prosiding arbitrasi adalah untuk mendapatkan wang. Pada masa yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said turut mempersoalkan mengapa kumpulan itu membuat tuntutan melalui prosiding arbitrasi dan bukannya di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Isu dia sekarang ialah isu bidang kuasa lah, commercial arbitration. Dia pergi 171 negara kalau boleh. Itu sebab yang kita pergi ke 4 negara tu kita dah lawan balik. Kemudian Sulu 8 orang ni. Kita tengok kalau betul lah dia orang ni bercakap tentang isu kedaulatan, kenapa dia pergi mahkamah komersial? Lepas tu kenapa 8 orang ni? Adik-beradik ramai kan. Lepas itu dia orang ni, kita siasat ni memang adanya perlibatan lah dalam perkara ni. Jadi isu sekarang ni ialah nampak sangat mereka mengguna dia mungkin guna strategi mahkamah antarabangsa lah, commercial arbitration, nak tuntut duit daripada kerajaan Malaysia. Kumpulan Sulu sebelum ini dilaporkan membawa tindakan undang-undang ke Mahkamah Sepanyol untuk mendapatkan pampasan terhadap tanah di Sabah. Datuk Seri Azalina berkata demikian selepas mengadakan sesi taklimat mengenai isu tuntutan kumpulan Sulu di Parlimen. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 3 Mac nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, bagi tinjauan cuaca semasa pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di sekitar Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan dalam tempoh masa yang agak lama. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat bahaya melibatkan kawasan di sekitar Johor Bahru, Kulai, Keluang, Mersing dan juga Kota Tinggi di Johor. Selain itu, amaran hujan berterusan peringkat jingga juga telah dikeluarkan melibatkan kawasan di sekitar Pekan dan juga Rompin di Pahang, termasuklah di sekitar Segamat, Tangkak, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 2 Mac nanti. Manakala amaran hujan berterusan peringkat waspada pula telah dikeluarkan melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 1 Mac nanti. Oleh itu dinasihatkan kepada semua, terutamanya yang berada di sekitar selatan semenanjung, agar sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat dan juga pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian pedalaman Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian-bahagian yang berwarna kuning berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam esok. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Baik, terima kasih Met Malaysia. Seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Bersama rakan penyampai Nazri, teruskan. Lionel Messi. Syahrir dan Hazel. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Semua atlet kebangsaan digesa mencontohi mentaliti tidak mudah menyerah kalah yang dipamerkan jagoh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Hanayo berkata juara dunia Kirin 2017 itu seorang atlet yang sangat dahaga kemenangan serta sering berusaha untuk memperbaiki diri. Jelas bila prestasi dipamerkan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang sehingga memenangi pingat perak acara Kirin pada kejohanan Piala Negara-Negara Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI di Jakarta, Indonesia baru-baru ini sesuatu yang tidak memeranjatkan. Sebenarnya ini mentaliti jago yang kita perlukan dalam setiap orang atlet. Walaupun beliau ada menjalani pembedahan tetapi dia langsung tak rasa dia tak ada victim mindset. Victim mindset itu tak boleh ada dalam setiap jago sukan. Hanayo ditemui selepas program Hari Terbuka KBS yang dianjurkan oleh semua agensi kementerian itu di Putrajaya. Dalam pada itu, Kementerian Belia dan Sukan menyasarkan untuk mengurangkan birokrasi dan mempermudahkan urusan terutama kepada pihak penganjur dalam mengelola acara dan program sukan menerusi Hari Terbuka KBS. Menterinya Hanayo berkata, langkah menganjurkan Hari Terbuka KBS itu sebagai menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk semua agensi kerajaan mengurangkan birokrasi dan mempermudahkan urusan untuk rakyat. Beliau berkata Hari Terbuka itu juga selaras dengan harapannya supaya KBS berterusan dikenali sebagai Kementerian Mesra Pelanggan memandangkan kumpulan sasar mereka ialah golongan yang bergiat aktif dalam sukan. Sarawak mahu membantu dalam menyemarakkan lagi sukan silat ke peringkat global dan melahirkan atlet antarabangsa dalam acara sukan itu. Perkara tersebut disuarakan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang memaklumkan bahawa Sarawak akan bekerjasama dengan persatuan-persatuan serta pengurusan silat untuk mengangkat martabat seni silat ke tahap satu yang lebih tinggi. Menurut Tan Sri Abang Johari, kini silat bukan berkembang di sekitar negara Asia tetapi malah di peringkat antarabangsa termasuk Eropah dan Amerika Syarikat. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian kejuaraan silat Premier Antarabangsa Sarawak 2023 di Stadium Perpaduan semalam. Buat julung kalinya, pengajuran silat menghimpunkan seramai 500 pesilat dari 21 kontijen termasuk dari Amerika Syarikat, Belanda, Filipina, Indonesia dan Kyrgyzstan. Saingan Liga Super Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Tomislav Steinbrückner menjangkakan pasukannya bakal berdepan tentangan sengit menentang Kedah Darul Aman KDAFC pada malam esok. Ini kerana KDAFC yang dibimbing oleh Nafuzi Zim memiliki barisan pemain berkualiti serta mampu menjejas misi sang penyu untuk memburu kemenangan pertama. Menurut Steinbrückner, Nafuzi adalah jurulatih yang bagus dan mempunyai pasukan yang baik, termasuk gandingan import berbahaya Litak dan Manuel Hidalgo. Justru pengendali Kelahiran Croatia itu meletakkan sandaran ke atas pemain naturalisasi Liridon Kraniski untuk mengemudi bahagian tengah TFC selepas Habib Harun masih dibelenggu kecederaan. Sementara itu, pemain import TFC Sonny Norde menggesa rakan sepasukan lebih agresif dan mencipta lebih banyak peluang untuk mempulang sekurang-kurangnya satu mata di All-Star esok. Jelasnya, semua pemain skuad hitam putih itu perlu segera membina keserasian dan bersefahaman kerana ia faktor penting dalam menentukan kemenangan pasukan. TFC sebelum ini memerlukan kempen Liga Super 2023 dengan kekalahan 0-2 kepada Johor Darul Takzim pada perebutan Piala Sultan Haji Ahmad Shah pada Perlawanan Subangsih Jumaat lalu. Pemain golf wanita utama negara Kelita meletakkan sasaran untuk menjadi pemain wanita pertama negara menjuarai jelajah Persatuan Golf Profesional Wanita LPGA tahun ini. Bagi mencapai impian tersebut, beliau perlu berada sekurang-kurangnya dalam kelompok 30 teratas kejohanan berkenaan.
67 on tour. I'm targeting top 30 next year, and I know that eventually, when I keep putting myself in that position, I will be more comfortable. You know, when I'm in the final group trying to clinch that title. So that's my biggest goal this year is to finish top 30 on. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Up Close and Personal with Kelly Tan di Kelab Golf Negara Subang hari ini. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Han Lahyo. Pemain berusia 29 tahun itu turut menyasarkan untuk membawa cabaran negara pada Sukan Olimpik Paris 2024. Perkembangan Sukan Badminton Negara, Persatuan Badminton Malaysia BAM mengesahkan pemain Persaudaraan Wanita Negara K. Letshana kini kembali menyertai badan induk sukan itu berkat kuasa 1 Mac ini. Melalui hantaran di Facebook rasminya, BAM memaklumkan pihaknya amat berbesar hati dengan keputusan pemain berusia 20 tahun itu untuk kembali bersama skuad kebangsaan. BAM juga telah memantau dengan teliti kemajuan pemain itu ketika proses pemulihan dan akan bekerjasama untuk membantu meningkatkan serta kemajuan pemain tersebut. Letshana sebelum ini terpaksa meninggalkan BAM dan skuad kebangsaan pada Februari tahun lalu susulan kecederaan belakang yang dialaminya. Kemarin Letshana meraih kejuaraan pertamanya musim ini selepas menjuarai acara persaingan wanita di kejuaraan badminton antarabangsa Uganda. Kejuaraan cyclocross Malaysia 2023 bakal dianjurkan di negara ini dengan misi utama melahirkan pelumba bertaraf dunia dalam tempoh 5 tahun. Ketua Pegawai Operasi Cyclocross Muhammad Amrin Zairi Adham berkata, cyclocross atau CX popular di Eropah dan mendapat pengiktirafan Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Kalau kita pergi ke kejuaraan dunia, maknanya kita kena hantar kita punya pelumba yang betul-betul kelayakan. Jadi kita nak develop, kita nak bangunkan pelumba-pelumba ni kalau boleh daripada peringkat angkat umbi untuk fokuskan kepada cyclocross, jadi kita boleh bawa. Cyclocross Malaysia bakal dianjurkan secara 3 siri bermula di Perak pada 11 hingga 12 Mac sebelum ke Putrajaya dan Pahang. Saudara muslimin dan muslimat telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita balik ke perkembangan sukan seterusnya. Selepas 3 tahun tidak dianjurkan, acara larian IGM Alliance Duo Highway Challenge kembali menemui peminatnya. Dianggarkan 15,000 peserta akan menyertai acara berkenaan, melibatkan 15% peserta dari luar negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Division Tol IGM Wan Salwani Wan Yusof, penganjuran kali ini melibatkan 2 larian iaitu di Best Raya Highway Challenge dan NPE Highway Challenge masing-masing berlangsung pada 21 Mei dan 9 Julai ini. But this year, I think we have to go back to the normal. I think people expected from us already to organize this event, and we have many people that actually been inquire about when we gonna have another run on the fully closed highway. Antara kategori dipertandingkan ialah terbuka 6 km, cabaran larian 13 km, fun run 5 km, 10 km serta cabaran larian 21 km. Edisi Sukan 28 Februari 2023 melaporkan tirainya. Saya Nazif Ahmed Syukri. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. 14 pasukan kini bersedia dalam memburu takhta juara Liga Super 2023. Nantikan aksi-aksi pertempuran yang dibawakan dalam 52 perlawanan secara percuma di saluran RTM. Bersama RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Sehingga 17 bilion ringgit boleh dijimatkan sekiranya kerajaan melaksanakan pengecualian subsidi petrol, diesel dan LPG kepada golongan T20. Dalam sidang media di Parlimen, Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan menjelaskan lebihan wang tersebut boleh digunakan untuk pelaksanaan program lain untuk manfaat rakyat. Oleh itu adalah penting
untuk kita mendapatkan penjimatan apabila ia dilakukan. Dan penjimatan 15 ke 17 bilion itu anggaran jika dilaksanakan subsidi yang bersasar, maka dia boleh digunakan untuk faedah rakyat, untuk projek pembangunan ke misalnya sekolah, hospital dan juga bantuan-bantuan lain untuk membasmi kemiskinan misalnya. Setakat ini, kerajaan belum memutuskan mekanisme pelaksanaan pemberian subsidi bersasar untuk bahan api. Tahun lalu, 50.8 bilion ringgit dibelanjakan untuk subsidi petrol, diesel dan LPG yang merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah negara. Sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan segera untuk liputan internet lebih baik akan dikenal pasti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, pihaknya amat prihatin terhadap isu yang dihadapi pihak sekolah. Antara masalah dia mungkin internet ada, tapi masalah bandwidth, masalah kesesakan, ya. Dan saya cakna dan saya sangat prihatin antara isu-isu yang dihadapi oleh guru-guru bila nak masuk online, ya, nak isi borang untuk IDME dan sebagainya. Jadi ini antara masalah yang mereka hadapi. InsyaAllah dari segi internet saya akan minta pihak SKMM teliti perkara ini dan selesaikan segera. Sekiranya masalahnya bandwidth ataupun masalahnya kita tidak ada line contohnya, ya, jadi saya nak perkara ini diselesaikan sekarang. Beliau ditemui pada program edaran serapan pagi kepada pelajar SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Bangsa Integrasi Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din dilantik sebagai pengerusi SKMM bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa esok. Fahmi memaklumkan pelantikan itu menerusi laman Facebook rasmi beliau. Fahmi percaya pelantikan Tan Sri Salim akan membantu ke arah usaha mengatasi isu prasarana komunikasi termasuk bagi 3% kawasan berpenduduk yang masih belum mempunyai capaian internet. Ia bagi mengatasi kesenjangan digital dan memacu Malaysia ke arah dekad digital keemasan. Tan Sri Muhammad Salim pernah berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah SKMM serta menjadi pengerusi interimnya dari Jun 2022 sehingga Januari 2023. Satu perundangan khusus akan diperkenal bagi menjaga kebajikan pekerja ekonomi gig. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata pihaknya sedang meneliti perkara itu berikutan pekerja dalam kumpulan berkenaan tidak dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 ketika ini. Kerajaan melihat perkara ini sebagai satu perkara yang serius dan perlu memberi pertimbangan yang sewajarnya, dan hari ini kita lihat lebih 1 juta pekerja yang terlibat dengan ekonomi gig ini. Jadi kami merasakan bahawa satu perundangan perlu ada untuk memastikan pekerja-pekerja di bawah gig ini juga dilindungi. Perundangan itu melibatkan semua individu bekerja sendiri termasuk pekerja gig mencarum dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS. Pada 2022, 1,509 pemandu gig di bawah pelindungan SKSPS terlibat dalam kemalangan dan 32 daripadanya maut. Beliau berkata demikian selepas melawat seorang penghantar makanan yang masih koma selepas terbabit kemalangan sejak 6 bulan lalu di Hospital Sungai Buloh. Lebih RM7,000 bayaran faedah hilang upaya sementara dibayar kepada isterinya. Sehingga 31 Januari lalu, 565 pusat program pemulihan dalam komuniti PDK dibangunkan dengan memberi manfaat kepada lebih 18,000 orang kurang upaya OKU. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, inisiatif itu bertujuan membangun komuniti bagi tujuan rehabilitasi, penyamaan peluang dan integrasi sosial.
Maka dengan itu untuk perancangan masa depan, KPWKM sedang meneroka potensi untuk berkolaborasi dengan Institut Pengajian Tinggi tempatan untuk anak-anak ini berpeluang mendapatkan pembelajaran formal asas selain aktiviti pemulihan di PDK. Kita juga mengadakan kerjasama dengan pelbagai pihak seperti JKKK dan Ketua Kampung untuk menggalakkan lebih ramai OKU untuk mendaftar dengan JKM. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Shahar Abdullah di Dewan Rakyat. Pertemuan Perdana Menteri dan Presiden Filipina esok lebih berfokus dalam bidang berkepentingan bersama. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, ini terutama dalam usaha memperkukuhkan hubungan dua hala. Ya, kita ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan nanti. Ini termasuklah beberapa persefahaman yang telah pun kita buat selama ini. Umpamanya kita ada beberapa joint committee, ya, persefahaman yang akan kita duduk bersama dengan kerajaan Filipina. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jangkakan akan melihat semua dalam aspek-aspek itu, bagaimana kita nak menggerakkan balik komiti-komiti yang pernah diwujudkan. Maksudnya dia antara lain ialah dia ada konsep annual consultation antara kedua-dua negara. Selain daripada itu juga kita ada beberapa persefahaman yang ditandatangani melibatkan beberapa negara yang lain. Tambahnya lagi, Datuk Seri Anwar juga dijangka mengambil peluang untuk mengadakan sesi libat urus bersama pemain industri tempatan serta beramal mesra dengan diaspora Malaysia di Filipina. Pada masa sama, beliau akan menerima ijazah kehormat Dr. Falsafah di Universiti Filipina selain menyampaikan syarahan bertajuk 30 tahun selepas gelombang kebangkitan Asia, pengajaran strategik buat ASEAN. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Air terjun biasanya mengalir dari atas ke bawah, tapi lain pula dengan air terjun di India ni. Ini betul-betul unik kerana airnya tidak terjun, sebaliknya berterbangan ke atas. Kita saksikan segmen hashtag. Air terjun pelik ini terletak di Nanerat, Maharashtra, iaitu 3 jam perjalanan dari Mumbai, India. Fenomena itu terjadi kerana efek terbalik disebabkan kekuatan angin yang mendorong air ke atas. Dalam video menerusi akaun Twitter @travellingbharat memperlihatkan keindahan air terjun yang menyembur ke atas dilihat seperti kepulan asap. Kawan ketawa senang dicari, tetapi kawan menangis sukar didapati. Ungkapan tersebut jelas menggambarkan situasi kanak-kanak istimewa ini. Beliau bertuah kerana dikelilingi rakan-rakan yang sentiasa memberikan sokongan kepadanya. Video menunjukkan sokongan yang ditunjukkan rakan-rakannya itu berjaya raih perhatian 21.4 juta warganet. Ini pula aksi seekor keldai mendapat pujian ramai kerana kelihatan lebih pintar dari rakannya yang lain. Ini kerana keldai itu memilih untuk mengalihkan kayu yang menghalangnya berbanding keldai yang lain yang mengerah tenaga melompat halangan tersebut. Video berkenaan telah mendapat lebih 1.7 juta tontonan di Twitter.
Baik, perkembangan di segmen hashtag seketika tadi mengakhiri berita perdana 28 Februari 2023. Dan saksikan naratif khas Belanjawan Membangun Malaysia Madani bersama Timbalan Menteri Kewangan. Ya, yang sahih di RTM dengan itu Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.